Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdullah Al-Jabi Al-Fattani rahimahullah ta'ala, katanya yang gilang gemilang yang hilang mari gemilang. Dalam kurungan tu ialah matan Faridatul Faraid lah, karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fattani. Yang di luar matan tu, itu yang di luar kurungan tu adalah perkataan Syekh Abdullah Al-Jabi rahimahullah ta'ala. Maka kata dia, yang gilang gemilang mereka itu taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gilang gemilang lah, cemerlang, terbilang, gemilang. Itu deh. Dan tatkala adalah segala taulannya, taulan Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, taulan ni sahabat lah, itu ditashbihkan taulan dengan bintang. Bintang ashabi kan nujum. Itu hadis dhaif lah. Ashabi kan nujum, bermula sahabat-sahabatku itu adalah ia seperti bintang. Jadi bintang itu musyabbah bih, ashabi musyabbah. Jadi dia kata takkan ditashbihkan, diserupakan akan dia, akan taulan itu dengan bintang, maka mensifakkan taulan. Sifat tu dia je faqaf. Mensifakkan mensifakkan taulan oleh musannif dengan gilang gemilang, yang ialah gilang gemilang itu ialah cahaya bintang. Ialah cahaya bintang. Cahaya bintang. Dia kata tatkala adalah segala taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditashbihkan taulan dengan bintang, maka mensifatkan musannif mensifatkan taulan itu oleh musannif Syekh Ahmad Al-Fattani dengan gilang gemilang, yang ialah taulan itu cahaya bintang. Tetapi hawa adalah perkataan yang terbit daripada segala taulan itu. Hawa ni muqtadha lah.
Muqtada bahasa Arab. Oh, ni setani ni. Hawa. Hawa dia apa bagi contoh lah. Oh, tani cakap Hawa dia kaya ni, dia sombong. Terima ke mana tu? Yang kita tahu lebih kurang macam muqtada lah. Benda yang dapat dipahami. Dengung cakapan. Gitu. Kalau orang tani terjemah muqtada tu dengung cakapan. Kalau yang standard sikit, benda yang dapat dipahami, benda yang dapat diketahui. Tu Jadi dia kata tadi, dan tak kala adalah segala taulannya taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditashbihkan taulan Nabi dengan bintang, maka mensifatkan taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu oleh musannif dengan gilang gemilang, yang ialah taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahaya bintang. Ini mensifatkan taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gilang gemilang, yang mana ialah tu boleh belaka tu, boleh ke taulan, boleh gilang gemilang, boleh. Ialah cahaya bintang. Mungkin gilang gemilang lebih dekat ni. Yang ialah gilang gemilang itu ialah cahaya bintang. Gilang gemilang ni biasa kena pada itlaq pada cahaya bintang. Gilang gemilang ni. Dan Nabi SAW kata ashabi kan nujum. Maka ashabi kan nujum tu bintang cahaya tak? Cahaya. Dan bila bintang cahaya dia panggil gilang gemilang. Kemudian ashabi kan nujum, sahabat aku seperti bintang. Mana sahabat aku pun gilang gemilang. Tetapi hawa adalah muqtada, apa yang dapat dipahami adalah perkataan yang tersebut daripada segala taulan itu. Mana apa-apa yang dikeluarkan perkataan dari para sahabat Nabi SAW itu cerah jilah bagi yang mendengar perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia kata ashabi kan nujum ni, mana kalau sahabat tu cakap tu, orang yang dengar tu terang, orang yang dengar tu jelas. Cerah jilah. Cerah lajak, cerah betul ya. Cerah sungguh kalau orang dengar cakapan sahabat. Tak ada sikit habuk pun syak bersangka. Seperti mana Nabi SAW bila cakap pada sahabat, cerah jilah. Sahabat cakap ke tabi'in pun cerah jilah. Tu ni. Dan lagi pula atah pada cerah jilah, lagi pula nampak di mata hatinya, di mata hati orang yang mendengarnya. Bukan setakat cerah jilah, jelas apa yang dikeluarkan oleh sahabat melalui perkataan, tapi dari sudut hati nampak lalu. Nampak di mata hati. Basirah, mata hati basirah. Mata lendir basirun. Dengan mata hatinya, mata hati seorang. Lagi pula terang dengan tidak selumbar. Selumbar. Dia hijau sin la waw mim ra. Selumbar. Selumbar ni selumbar. Selumbar ni macam ni lah. Contoh kalau kayu tu masuk sini, dia panggil selumbar. Hati orang yang dengar perkataan sahabat ni tak disertai dengan selumbar. Tidak cacat lah maksudnya. Terang elok. Tak ada cacat pun. Dan samar-samar disifatkan dengan dia dan sama-sama ataf. Situ. Ataf situ batu noktah. Dan sama-sama noktah. Dan sama-sama tu ataf berselumbar. Yang ini lagi pula terang dengan tidak selumbar dan samar-sama. Sama-sama ni mutasyabihat lah. Tidak ada gini ke maksud sahabat, gitu ke tak. Bila nak sahabat kata gini, ginilah. Faham selalu. Tidak ada samar-samar, tidak ada selumbar. Selumbar ni bila kita kata cacat lah. Dan tidak ada samar-samar. Apa yang dimaksudkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Kemudian disifatkan dengan dia dengan gilang gemilang itu sebab apa? Yang ini disifatkan akan sahabat itu dengan dia dengan gilang gemilang.
Kerana ada pada tiap-tiap daripada cahaya bintang dan perkataan taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cerah itu. Cerah tu lah. Jadi cerah nisbah bintang ialah hissi dan cerah nisbah perkataan Nabi ialah maknawi. Sama-sama cerah, tapi bezanya bintang tu cerah hissi, cerah dari sudut panca indera kita boleh nampak. Cerah perkataan Nabi, sahabat Nabi maknawi dari sudut nampak di mata hati. Tapi sama-sama cerah, sama-sama cerah. Sama-sama cerah itu hal keadaan mereka itu sahabat segala bintang penunjuk. Segala bintang penunjuk. Bintang penunjuk lah. Sebab apa bintang tu penunjuk? Kerana orang yang sesat contohnya, dia akan rujuk kepada bintang sekian-sekian untuk keluar daripada kesesatan dia. Begitu juga sahabat Nabi SAW. Bagi orang yang menduduk dengan sahabat Nabi SAW, mendengar perkataan sahabat Nabi SAW dan beramal dengan dia, itu tidak akan sesat seperti mana mengikut Nabi SAW. Artinya, arti hal keadaan mereka itu segala bintang petunjuk tu ialah hal keadaan mereka itu sahabat segala petunjuk yang diserupakan mereka itu dengan segala bintang pada pihak ni jami' dia, wajah syabah. Pada pihak tiap-tiap daripada keduanya, kedua petunjuk dan bintang itu menunjukkan segala yang sesat. Bukan. Kedua bintang dan sahabat itu menunjukkan segala yang sesat. Tetapi menunjuki segala taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yang sesat pada perkara pekerjaan agama. Taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yang akan yang sesat. Apa itu? Akan yang sesat lah. Pada perkara pekerjaan agama kepada yang betul, daripada sesat kepada betul. Tu tunjuk Nabi, tu tunjuk sahabat Nabi bagi seorang. Dan menunjuk segala bintang akan yang sesat berjalan pada umpama di laut kepada yang betul bagi muka kualanya, muka kuala laut. Muka kuala laut. Ni lah muka kuala ni, mungkin ni lah dalam bab pelayaran ni orang panggil nampak tempat dah, dekat Kuala lah. Kuala nampak muka Kuala, yakni nampak bentuk Kuala tu, makna ada lah sampai tempat sekian-sekian. Tak lah tengah laut, tengah laut tu dok, sesat tengah laut dia tengok bintang, waktu dia gigi jumpa Kuala. Tu yang mengenai geografi. Ada dalam Google tu ada. Boleh tengoklah pantai. Bahagian pantai. Ada bahagian pesisiran pantai. Ada bahagian pulau. Ada satu Kuala. Kuala tu lah. Tu. Jadi bintang dengan sahabat sama-sama menunjuk. Sama-sama menunjuk. Bintang dengan sahabat. Cumanya sahabat ni tunjuk mana? Tunjuk daripada sesat kepada betul. Sesat apa? Sesat perkara agama. Sesat dalam kaitan agama ke arah betul. Kalau bintang sesat juga, daripada sesat kepada betul, tapi sesat jalan kepada betul jalan. Sama-sama nisbah bintang dengan petunjuk ni, bintang dengan sahabat ni sama-sama beri petunjuk, tapi petunjuk yang berbeza. Bermula demikian sahabat itu yang seperti bintang tadi. Tashbih. Bermula demikian sahabat seperti bintang tu ialah tashbih, ialah tashbih, penyerupaan sahaja. Diketahuikan tashbih tadi. Mana dapat dalil kaitan dengan sahabat Nabi dikatakan seperti bintang? Mana dalil dia? Dalil dia apa yang mengatakan sahabat Nabi macam bintang? Maka kata muallif rahimahullahu taala, dan diketahuikan tashbih tu dengan nas. Nas makna apa? Bila itlaq nas Al-Quran wal hadis lah. Salah satu pun tak apa. Ni contohlah nas. Kalau kitab fiqh bila sebut nas boleh jadi dua lah. Nas Imam Syafi'i, nas Quran dan sunnah. Jadi kita tengok konteks ayat. Di sini nas dalil lah. Dalil Al-Quran was sunnah.
dengan nas. Habis situ. Lepas tu syarih kata, tashbih Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bintang, iaitu tashbih tu, tashbih Nabi tu ialah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Nukta. Tapi ini hadis yang dhaif lah. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula segala sahabatku itu seperti, yakni adalah ia sahabatku seperti segala bintang, dengan yang mana daripada mereka itu sahabat mengikut oleh kamu dapat petunjuk, yakni niscaya dapat petunjuklah kamu. Yang mana daripada mereka itu, mana-mana sahabat yang kamu ikut, niscaya dapat petunjuklah kamu. Itu ashabi kan nujum. Itu jelas disebut dalam hadis, tapi hadis itu dhaif lah. Ala kuliah adalah nasnya tu. Taklah saya saja musannif sebut. Sahabat tu seperti bintang. Seperti bintang yang cerah jilah tadi tu. Tanbih. Dapat petunjuk kamu. Tak habis lagi. Okey. Bermula segala sahabatku itu seperti, ini adalah ia sahabatku tu seperti segala bintang, dengan yang mana daripada mereka itu sahabat mengikut oleh kamu dapatlah dapat petunjuk, yakni niscaya dapat petunjuk kamu kepada yang sebenar. Noktah. Kepada yang sebenar, yakni kepada pekerjaan agama yang sebenar, tak sesat lagi dalam bab agama. Seperti mana orang yang di laut tidak sesat dengan tengok bintang, maka orang yang dengar sahabat tak akan sesat dalam agama. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka ini hadis ialah murad isyarat musannif. Murad tu bukan marah. Hadis ni ialah murad, ini perkara yang dikehendaki isyarat musannif. Ini murad isyarat musannif. Isyarat musannif murad dia mana? Yang kata bintang cerah jilah gemilang tu, gemilang tu ialah berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata maka ini hadis mana? Iaitu ashabi kan nujum tu ialah murad, ini perkara yang dikehendaki isyarat musannif Syekh Ahmad Al-Fatani dengan perkataan nas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bila dia kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang gilang gemilang, itu isyarat bahwasanya Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah berdasarkan kepada hadis ashabi kan nujum. Naqta tanbihun. Ai hadza munabbihun, hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Bermula ini ialah perkataan yang diberikan tanbih, diberikan peringatan bagi orang yang lupa. Tanbihun ai hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Ini merupakan satu kalam yang beri peringatan, ia kalam kepada orang yang lalai. Dia nak bincang perskenaan dengan taulan. Sahabat tu siapa? Maka dia kata muallif rahimahullahu ta'ala, kata muallif rahimahullahu ta'ala, bermula makna taulan itu, man ijtama'a bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ba'da al-bi'thati fi mahalli at-ta'arrufi bi an yakuna ala wajhi al-ardi wa illam yarahu aw lam yara aw lam yarau anhu syai'an aw lam yumayyiz ala sahih. Ini atas pandangan sahih lah. Man ijtama'a, man tu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa ay lafzu sahabah ataupun hiya sahabah. Man mausuliyah. Ijtama'a silah man.
Aid dia ialah fa'il bagi mustatir, dhamir mustatir ijtama'a. Bagi ijtama'a barang siapa yang berhimpun ia barang siapa ijtama'a ta'alluq ba. Ijtama'a himpun binabiyina. Nabiyyi itu jar majrur wa huwa mudhaf. Mudhafu ilaih. Muhammadin badal kul minal kul. Sallallahu alaihi wasallam tu jumlah du'aiyah. Ma'nan khabariyah lafzan. Mu'minan. Mu'minan hal. Hal bagi man. Hal keadaan orang tersebut mu'minan, beriman. Bihi ta'aluk pada mu'minan. Beriman. Bi mana? Bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihi jar majrur. Ba'dal bi'thati, mu'min tu selepas bi'thah. Ba'da ni zaraf zaman lah. Al-bi'thati mudhafu ilaih. Fi mahalli ta'arufi. Fi mahalli jar majrur wa huwa mudhaf. At-ta'arufi mudhafu ilaih. Bi ayyakuna ba taswiriyah ay wa dhalika al-mu'minu bihi ba'da al-bi'thati fi mahalli at-ta'arufi sabitun bi an ataupun musawwarun ditaswirkan akan dia bi ayyakuna gitu. Wa dhalika al-mu'minu bihi 'ala al-bi'thati fi mahalli at-ta'arufi musawwarun bi ayyakuna andu bi ayyakuna ke maksudnya an lah. Yakuna ay bi ay yakuna al-mu'minu tu ka'ala ay ka'inan ala ta'ala suatu mahzuf khabar yakun. Dhamir mustatir yakun itu huwa, itu isim yakun. Ala wajhi mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih bila jar majrur wa huwa mudhaf, al-ardi mudhafu ilaih. Wa illam ni ia punya ghayah dia. Yarahu wa illam yarahu, meskipun tidak nampak akan dia. Yarahu tu majzum bi hadfi harfil illah. Asalnya yara dengan alif. Hu akan dia tu maf'ul bih. Au lam au atah pada lam yara. Au lam yarau jamak anhu daripadanya syai'an maf'ul bih bagi yarau. Au lam yumayyiz. Lam yumayyiz ay lam yumayyiz asy-syakhsu, yakni kembali pada sahabat. Ala sahihi ay hala kauni jariyan ala sahihi. Ala ta'ala suatu mazuf hal. Ay aqulu dhalika hala kauni mukhalifan ataupun hala bukan. Aqulu dhalika hala kauni jariyan ala sahihi ay ala alqauli sahih. Tu takdir ibaratnya. Arti kata makna taulan itu. Mereka yang berhimpun ia mereka dengan Nabi kita. Siapa dia? Badan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beriman ia mereka sahabat dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berimanlah, tidaklah semata-mata jumpa ya. Kemudian daripada beriman tu bila? Kemudian daripada dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rasul. Makna kalau sebelum tu tak jadi sahabat ya. Pada tempat mungkin berkenal-kenalan dengan bahawa, macam mana tempat berkenalan tu? Dengan bahawa yakni bermula tempat ataupun bermula berimannya seseorang selepas menjadi rasul. Pada tempat mungkin berkenal-kenalan itu dengan bahawa adalah ia Nabi SAW di atas muka bumi. Makna Nabi masih hidup dan berada di atas muka bumi. Dan jika tidak lihat ghayah dia, dan jika tidak lihat ia Nabi akan mereka itu sahabat sekalipun. Nabi tak tengok sahabat tengok Nabi, dia jadi sahabat. Ataupun tidak melihat mereka itu sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suatu atau tidak lihat mereka itu sahabat tu lah, akan suatu tu maf'ul, akan suatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak lihat Nabi lihat dia. Faham? Sama ada dia lihat Nabi tak lihat dia, atau Nabi lihat dia tak lihat Nabi. Itu dipanggil sahabat. Tapi kalau dia tak lihat Nabi tak lihat dia tak panggil sahabat. Dia duduk di zaman Nabi, tapi dia tak pernah jumpa Nabi dan tak pernah tengok Nabi, dan Nabi tak pernah tengok dia. Tu dia panggil, istilah dia mukhadram. Dalam mustalah hadis bagi mukhadram. Macam Uwais Al-Qarni tu mukhadram.
Sebab dia hidup zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Dan Nabi pun tak pernah tengok dia. Tapi Nabi tahu keberadaan dia. Tu. Uwais Al-Qarni yang khidmat pada ibu dia. Tu. Bila dia mari ke Madinah tu, dalam keadaan baginda Nabi SAW sudah wafat. Waktu tu zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dia sempat jumpa sahabat lah. So, Nabi tak sempat lah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kemudian daripada betul? Akan suatu sekalipun habis noktah. Dan jika tidak tamyiz sekalipun, yakni jika tidak tamyiz ia sahabat. Yani walaupun sahabat tu tidak memayyiz, dengan makna Nabi SAW tahnik dia. Bila tahnik mestilah nampak dia. Tu bila dia membesar, Nabi SAW wafat. Dia sahabat tak? Sahabat. Atas qaul, yakni hal keadaan aku berjalan ia atas qaul yang sahih. Tu qaul yang sahih lah. Mana ada qaul yang dhaif lah. Persalahan tabi'i yakni tabi'in lah, orang yang mengikuti sahabat itu beza sikit. Bersalahan tabi'i serta sahabat, yakni bersama sahabat, maka tak dapat tiada daripada panjang masa. Yakni mesti tabi'in itu nak panggil tabi'in, dia mesti duduk dengan sahabat lama. Tapi kan dengan Nabi tak syarat lama, asal tengok je. Tengok automatik sahabat, walaupun tidak pernah riwayat hadis Nabi SAW sekalipun. Tapi kalau nak jadi tabi'in, dia kena mengaji dengan sahabat, duduk masa panjang sikit, riwayat hadis sikit. Berhimpunnya, lama panjang masa berhimpun tabi'in dengan sahabat, supaya dinamakan tabi'i itu tabi'iyun. Supaya dinamakan tabi'in itu tabi'in. Maka masuklah pada sahabat itu, bila ta'rif gitu, maka masuklah sahabat itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebab apa? Sebab dia buta, dia tak nampak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi lihat dia. Abdullah ibn Maktum ialah tukang azan subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantian dengan Bilal bin Rabah. Azan subuh 2 kali, jam sebelum subuh dan waktu subuh. Maka 2 orang ni, Bilal dan Abdullah ibn Ummi Maktum, akan bergiliran lah. Seorang azan hak pertama, maka hak kedua orang lain pula. Kalau Bilal azan pertama, maka dia yang kedua Abdullah ibn Maktum. Itu orang yang tukar azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, dan umpama Abdullah ibnu Ummi Maktum, siapa-siapalah daripada yang buta matanya. Yang buta mata zahir lah. Dan Nabi Isa alaihi salam masuk juga, sebab ketika dia jumpa tu Nabi masih hidup. Nabi masih hidup live. Lepas tu jumpa mana? Jumpa tu kat langit ke berapa tau, yang Isra' Mi'raj tu. Isra' Mi'raj. Maka Nabi Isa sahabat Nabi. Dan Al-Khadir dan Ilyas alaihi wassalatu wassalam. Nabi Khadir yang hidup lagi. Nabi Ilyas hidup lagi sampai sekarang. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihi salam hidup sampai sekarang. Bila mati ni Nabi Khadir alaihi salam mati ketika terangkatnya Quran, cabut Quran naik ke langit, lepas tu nak kiamat. Baru mati. Lepas tu duduk dekat mana sekarang ni? Wallahu a'lam. Duduk kat PTBR boleh jadi. Duduk dekat tempat lain ni jadi. Bersembunyi. Dan malaikat-malaikat yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua sahabat. Malaikat-malaikat yang ada duduk dalam majlis Nabi, Nabi bercakap contohnya, malaikat pun turun dalam majlis ilmu. Pada bumi, pada bumi, malaikat-malaikat yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bumi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dengan sahabat di majlis ilmu, bila majlis ilmu malaikat singgahlah. Bila malaikat singgah, malaikat nampak Nabi, jadi sahabat lalu. Begitu juga dengan jin, sama juga jin. Cuma jin ni khilaf sih, tapi jin tu adalah dalam kitab-kitab perawi-perawi hadis, ada perawi-perawi yang disabitkan namanya jin. Perawi-perawi yang disebutkan dalam kitab-kitab rawi lah. Ada nama-nama periwayat jin. Kerana dia tu ahli-hadis juga jin tu. Maka Isa itu, yakni bermula Isa itu akhir sahabat daripada manusia
yang zahir, yang muncul. Mana akhir zaman? Jadi sahabat Nabi kalau ikut betul-betul lah, sahabat Nabi ada lagi. Ada. Mana Nabi Isa AS? Bila? Dia akan turun nanti akhir zaman. Tapi kalau nak ikutkan sahabat Nabi yang tempoh sahabat sungguh tu, sahabat yang sahabat duduk zaman Nabi tu, yang jumpa Nabi tu, yang paling akhir Ibnu Tufail lah. Tu makruf lah. Ibnu Tufail. Sebelum Ibnu Tufail tu, apa? Siapa tu? Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sebab Nabi SAW berdoa kepada dia umur yang panjang. Sebab tu dia ada 100 anak silap. 100 anak ke cucu Anas bin Malik. Sebab Nabi SAW doa kepada dia khusus doa panjang umur, keturunan banyak, banyak sungguh. Adapun malaikat maka kekal mereka itu malaikat hingga tiup sangkakala. Bila malaikat mati tiup sangkakala pertama. Mati ya malaikat. Lepas tu pas sudah tak mati. Sama juga setan tu. Dan Khidir maka mati ia, yakni bermula Khidir itu kekal maka mati ia Khidir boleh, Khadir boleh. Khadir boleh, Khidir boleh. Pandangan yang sahih sebutan dia Khadir. Di sisi angkatkan Quran, yakni ketika. Di sisi mana ketika diangkatkan Quran ni waktu akhir zaman lah. Tanda-tanda kiamat besar lah tu. Tengok Quran hilang. Bukan dia buat magic. Baru cetak-cetak hilang semuka. Oh, ni akhir zaman. Padahal tersilap. Tak tercetak. Bukan. Noktah. Dan yang hasil bahawasanya. Dan yang hasil ni, walhasil lah. Dia terjemah pada bahasa Arab. Walhasilu. Maka terjemahnya, dan yang hasil. Ini kesimpulannya. Bahawasa Al-Khadir dan Ilyas hidup kedua-duanya Khadir Ilyas, yakni atas pandangan mu'tamad disebut oleh Hasyiah As-Sawi ala tafsir Jalalain. Kalau nak pilih, kamu nak pilih pandangan kata mati, silalah. Tapi jumhur ulama sebut hidup. Ni bawa mari dalil-dalil ni. Adalah doktor tu. Dulu zaman-zaman kegemilangan. DR dah. Apa itu? Umur dalil tu. Dalil nak kata Khidir mati lantak hang lah. Dia Khidir mati pun ada dalil, Khidir hidup pun ada dalil juga. Ingat bodoh kata ulama ni. Jumhur ulama kata hidup lah. Nak pilih mati lah sila lah. Tak jadi kafir pun. Atas qaul yang mu'tamad. Tengok. Atas qaul mu'tamad dia hidup lagi. Dah kamu nak pilih mati, tu bukan pandangan mu'tamad. Tak apalah, peganglah tu. Tak jadi kafir pun. Tetapi Ilyas itu Rasulullah. Sebab apa Nabi Ilyas tu khilaf ulama. Disebut dalam Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah Al-Fiqhiyah. Terbalik. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ilyas tu adakah Zulkifli ataupun bukan? Dia khilaf situ. Dia orang yang sama ke orang yang beza? Ataupun dia orang lain? Yang Rasul juga. Atau adalah kita pernah terbaca. Tapi di sini Rasulullah, dia tu Rasul dengan nas Quran, iaitu nas Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna Ilyas laminal mursalin. Lam tu lam muzahliqah, jatuh pada tempat khabar. Dia asalnya lam tu duduk di depan, tapi disebabkan ada inna, dia jatuh ke khabar, dia panggil lam muzahliqah, lam yang tergelincir. Ilyasa isim di anna, isim inna. Minal mursalin itu jar majrur lah. Artinya wa inna Ilyasa laminal mursalin ialah dan bahawasa Ilyas itu sungguhnya Ilyas setengah, yakni sebahagian daripada segala rasul. Noktah. Ilyas. Dan adapun Khadir maka kata qila, kata sebagai ulama wali, dan kata qila, kata sebagai ulama nabi, dan kata qila sebagai ulama rasul. Dan yakni bermula yang sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Noktah. Tu macam Nurul Zalam lah. Dia sebutkan wali, lepas tu nabi, kemudian rasul. Mana hak tengah-tengah? Nabi ya. Maka dia nak menunjukkan bahawasanya sokong pendapat kata Khadir ni nabi, bukan rasul, bukannya wali. Dan kita kalau ingkar kata dia bukan nabi, dia bukan rasul, boleh? Sebab dia tidak ijma' ulama' dia tu rasul.
Dalam kitab Al-Misbah Al-Munir sebut semalam, kata kalau kita ingkar Rasul yang ijma' ulama' baru kafir. Ni tak ijma' ulama', ni khilaf ulama'. Kemudian mendatang oleh musannif akan fasal al-khitab, faslil khitab amma ba'du. Artinya, arti faslul khitab, kalimah wa ba'du, yang didatangkan dengan dia dengan wa ba'du, dari kerana berpindah daripada satu bangsa aturan cakapan, iaitu satu bangsa aturan cakapan. Bangsa ni jenis lah, iaitu basmalah dan hamdalah dan selawat dan salam, kepada pindah-pindah kepada satu bangsa aturan cakapan yang lain. Apa cakapan lain tu? Iaitu aturan cakapan yang lain menyatakan umpama tempat ambil risalah dan pecaraan risalah. Pecaraan ni pembicaraan. Tempat ambil risalah ni istimdad dia mana? Oh, Al-Quran dan hadis. Oh, sekian. Nak ceritalah. Risalah ni mari mana? Berkaitan dengan apa? Ambil mana? Dan nama siapa? Dan namanya nama risalah. Dan lain daripada tempat ambil risalah, pembicaraannya dan namanya. Noktah. Itu faslul khitab. Intiqalu al-bahthi ila al-bahthi al-akhar. Perpindahan dari satu perbahasan ke bahasan lain. Perbahasan sebelum amma ba'du muqaddimah, selepas amma ba'du maksud, murad. Kerana mengikut dan meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mendatangi ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan umpama faslul khitab, iaitu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan umpama wa ba'du. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata amma ba'du, sedangkan musannif tak sebut amma ba'du, dia sebut wa ba'du. Wa ba'du tu waw tu ganti pada amma. Jadi sunnah Nabi ialah amma ba'du, tapi kebanyakan ulama ada yang sebut amma ba'du, ada yang sebut wa ba'du. Lepas tu dia kata umpama wa ba'du, iaitu umpama wa ba'du tu amma ba'du. Pada segala khutbah dan surat-surat kiriman. Surat-surat kiriman dan khutbah Nabi SAW, apa yang Nabi SAW cakap mesti ada faslul khitab antara muqaddimah dengan maksud yang nak disampaikan. Tu dia panggil faslul khitab. Maka berkatalah oleh musannif wa ba'du fahadhihi. Ini matan faridah ni. Wa ba'du fahadhihi. Ni masih lagi muqaddimah ni, muka surat 10. Tak habis muqaddimah faridah. Wa ba'du fahadhihi risalatun fi fannit tauhidi jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhadtu min riyadhiha fawakiha apa tu? Fawakiha syahihatan ke apa? Syahihatan. Tu datang apa? Mana faridah kita? Faridah kita ni. Ni dah tajlid. Wa ba'du fahadhihi. Baru muka surat 1 je. Ya Allah, baru muka surat 1 faridah. Kita dah muka surat 10 syarah dia. Lambat benar. Wa ba'du fahadhihi risalatun fi fannit tauhidi jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhadtu min riyadhiha fawakiha syahiyatan. Syahiyatan syahiyatan, bukan syahitan. Syahiyatan wa min hiyadhiha jawahira muftakhiratan. Wa ba'du, amma ba'du lah. Senang ceritanya, wa tu ganti pada amma. Ba'du ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam. Sebab itu wa ba'du. Ba'du sebab apa? Ba'du, du tu sebab apa? Du bukan dah. Sebab dia tu ialah kita takdirkan dia punya selepas dia, mudah dia, mudah ilaih dia.
Wa ba'du ay wa ba'dal basmalati wal hamdalati wassalah wassalam. Tu. Wa ba'du mana tadi? Fahadhihi, fa tu jawab bagi amma ataupun jawab bagi waw yang digantikan dengan amma. Fa tu fa jawab. Hadhihi mubtada risalatun. Risalatun. Hadhihi mana? Kena tengok. Ada hadhihi dengan makna hawas, ada hadhihi makna maknawi, ada hadhihi makna hissi. Kalau hissi makna dia buat isi dulu kemudian khutbah kita. Maka hadhihi tu inilah. Macam contoh dia buat kita dah. Inilah isi ya. Tapi kalau dia tak buat kita lagi, dia buat muqaddimah dulu, kita tak buat lagi, itu maknawi. Benda lakal lah. Hadhihi fi dhihni. Hadhihi tu mubtada, risalatun tu khabar. Fi fannit tauhidi. Hadhihi risalatun. Risalah fi ta'alluq suatu mahzuf, sifat bagi risalah ai kainatun, yang adalah ia risalah tu fi fannit tauhidi, pada fan tauhid. Fanni jar majrur wa huwa mudhaf, at-tauhidi mudhaf ilaih. Noktah situ. Jama'tuha itu fi'il fa'il maf'ul. Jama'tuha hadhihi risalati. Risalata. Jama'tu ta'alluq min iddati kutubin. Iddati jar majrur wa huwa mudhaf, kutubin mudhaf ilaih, mu'tabaratin sifat. Akhadtu fi'il fa'il min riyadhiha, min riyadhi hadhihi risalah, itu jar majrur, ha mudhaf ilaih, fawakiha maf'ulun bih, syahiyatan dia punya sifat. Wa min hiyadhiha atah pada min riyadhiha, jawahira maf'ulun bih, nisbah akhadtu, muftakhiratan tu sifat dia. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, ingat apa? Artinya, arti kata musannif yang khutbah wa ba'du ila akhirih itu, adapun kemudian daripada itu, artinya, arti itu. Itu mana? Iaitu bismillah, basmalah dan hamdalah dan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Noktah. Maka bermula ini mana? Ini mana? Ini gurungan tu faridah lah kau. Ini mana? Artinya, arti ini ialah ini segala lafaz yang hadir akan segala lafaz di dalam zihin kepala otak musannif. Itu nisbah kalau dia tak buat isi lagi, dia buat muqaddimah dulu. Maka hadis itu duduk kepala otak lah. Dengan iktibar menunjuk lafaz itu atas segala makna yang ditentukan. Iktibar yang ambil kira menunjuknya lafaz tu atas makna yang mana makna tu ada dalam kepala otak. Yang ditentukan akan dia akan segala makna tadi. Atas segala makna yang ditentukan akan dia akan segala makna itu, sama ada khutbah itu terdahulu atas mengarang atau terkemudian daripada mengarang. Noktah. Ni cara lain sikit. Yang kata ini mana? Ini segala lafaz yang hadir akan segala lafaz tu dalam kepala otak dengan iktibar menunjuknya lafaz yang hadir dalam kepala otak tu ke atas makna yang tertentu. Sama ada dia buat selepas mengarang ke, dia tak buat, dia buat selepas khutbah ke, atau dia buat sebelum dia. Dia buat selepas khutbah ke kita tu, atau dia buat sebelum khutbah. Apa-apalah, tapi yang naknya lafaz yang terselar, yang terlintas dalam kepala otak, lafaz tu menunjukkan makna-makna yang tertentu, maka dia takmimlah umum, sama ada dia buat isi kitab tu selepas khutbah ke atau sebelumnya. Itu cara satu persatu bahasa dah. Yang biasa kita dengarnya ialah kalau dia tu dia bahas lalu, kalau dia itu buat selepas khutbah kitab, dia panggil kalau dia buat isi itu selepas khutbah kita, makna hadhihi majazi lah, iaitu dia tuju pada hissi, dia tuju pada maknawi dalam kepala. Ataupun kalau dia buat khutbah itu selepas dia buat kitab, maka tu hissi. Hadhihi hakiki. Sebab hadhihi ini dia musyar ilaih, tempat ditunjukkan tu mestilah tempat tu hissi. Tiba-tiba benda tu bukan hissi, dia benda maknawi, maka jadi majas.
Dan bermula asal pada yang diisyarat itu. Yang diisyarat apa dia? Halihi itu ialah benda yang hissi. Tu asalnya. Iaitu benda yang hissi yang didapatkan yang didapatkan benda itu dengan umpama pendapatan mata dan noktah. Umpama pendapatan mata, bila kata umpama, kialah sendiri yang empat lagi. Tapi sininya bila kita tunjuk ini biasa benda yang dinampak lah. Tu asalnya. Dan lafaz itu, lafaz hazihi ni, dan lafaz itu, dan bermula lafaz itu, lafaz yang ada dalam kepala otak musannif tu, ialah benda yang maknawi, bukannya ada lagi, tak ada lagi. Tu iktibar kalau dia tak buat lagi lah kita. Dia tak buat lagi apa maknawi, iaitu maknawi yang tidak didapatkan dia kan benda tu dengan umpama pendapatan mata noktah. Tu maknawi. Maka tiada sah lah ikut asalnya isyarat kepadanya kepada lafaz. Tak bolehlah kata hadis sebab lafaz tak ada lagi. Melainkan makna boleh sah diisyarat kepadanya kepada lafaz, yakni atas jalan majaz. Atas jalan majaz lah, bukan hakikat. Apa majaznya? Iaitu majaz tu diserupakan segala lafaz itu dengan benda yang hissi yang diisyaratkan kepadanya, kepada benda itu pada pihak tiap-tiap daripada keduanya, lafaz dan benda hissi itu muayyan dan muhaqqaq, tertentu dan jelas. Asalnya hadhihi hadza ni tunjuk ni benda hissi. Sekarang ni kita tunjuk benda yang lafaz dalam kepala otak musannif. Dan lafaz tu bukannya hissi lagi. Maka lah ke mana? Dia buat atas jalan majaz, iaitu dia serupakan lafaz yang dalam kepala otak ni dengan benda hissi dari sudut sama-sama wajah syabahnya muayyanun, tertentu. Lafaz tu pun tertentu, benda yang kita tunjuk tu pun kalau hissi tertentu. Ini kitab. Tertentu tak? Tertentu. Makna kitab lain bukan lah. Hak dalam kepala otak musannif berkaitan faridah faraid. Faridah lah, bukan hak lain. Maka sama-sama muayyan dan muhaqqaq. Tentu sungguh. Tertentu. Maka segala lafaz itu mana? Segala lafaz yang ada dalam kepala otak musannif seolah-olahnya maujud yang mahsus. Seolah-olah ada yang boleh dicerak panca indera. Seolah-olah gitu. Dengan i'tibar ta'ayyun tertentu dan tahakkuk berlaku sungguh pada zihin musannif. Doktor. Maka tatkala kata lafaz itu seolah-olah macam maujud yang mahsus, tatkala itu sahlah diisyaratkan kepadanya, kepada lafaz tu dengan katanya, kata musannif ini itu. Itu tu lah. Ini tu. Kataan ini itu sah. Bolehlah dia kata ini. Ini bincang ini saja. Ini bincang ini saja. Belum disalah lagi. Bincang ini saja. Ini itu sah kita kata bila mana? Bila kita kata lafaz tu ialah maujud yang mahsus. Seolah-olah maujud yang mahsus. Benda ada yang dicerak panca indera pendapatan mata. Maka kita pun sah kata lafaz ini. Yang mana lafaz tu ialah risalah-risalah yang akan ditulis itulah dirujuk pada ini. Adalah sah. Dan dikhabarkan daripada lafaz tu dengan kata musannif. Lafaz-lafaz yang tertentu tu diisyaratkan dengan kata musannif risalatun. Risalah. Risalah ni ialah himpunan kata-kata yang tertentu untuk ditulis. Risalah. Artinya apa pula risalah? Arti risalah ialah sebuah kitab yang kecil yang ada kitab yang kecil tu pada bicarakan tiap-tiap satu daripada tambatan iman. Cantik dia hijau tu. Tambatan iman. Cara baca dia. Bukannya dua tu letak di belakang nun. Dua tu kena letak di belakang alif tu. Tambatan iman. Sebab yang banyaknya tambat, bukannya tan tu imbuhan. Tu kata Syekh Wal Ismail Al-Fatani. Jadi pengarang kitab kita ni anak murid Syekh Padae.
Anak murid pada jadi dia pun ikut cara pada cara pun tambatan iman. Dia tak guna simpulan iman. Dan cara hijau pun tambah 2 tan. Sebab tan tu imuhan. Imuhan tu tak jamak. Yang jamaknya tambat. Tu tu. Tambatan iman. Apa tambatan iman? Ya, arti tambatan iman. Perkara-perkara yang apabila mengerti seorang akan dia akan perkara-perkara itu dan mengaku hatinya, ini mengaku akan oleh hatinya seorang dengan dia dengan perkara-perkara itu, niscaya kejap iman seorang dan teguhnya iman seorang dengan bahawa taswir tidak berubah sekali-kali. Noktah. Tu tambatan iman. Padahal tak sebut simpulan, kerana dikata simpulan itu masih boleh terungkai. Adapun tambak tak boleh dah, dia kejak dah. Yang dinamakan sekalian perhimpunan tambatan iman itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid lah, dia salah. Tambatan iman tu. Artinya apa tauhid pula? Ni gitu, syarah itu. Melerek gitu. Artinya arti ilmu tauhid pula, ilmu yang dikuasakan dengan ilmu itu atas mengisbatkan setengah daripada segala aqaidil iman. Aqaid ni tambatan iman lah, yang wajib, yakni wajib pada akal, dan yang harus bagi Allah Ta'ala, dan risalahnya. Dia tak buat mustahil pun masuk juga. Dan risalahnya dan rasulnya rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekalian barang yang didengarkan dia akan barang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa barang? Bayan daripada perkara-perkara yang gaib. Noktah. Dan menafikan lawannya. Tu ada. Okey, ada. Dan menafikan lawannya, lawan bagi sifat wajib yang mustahil. Apa lawan tu? Yakni yang mustahil atas keduanya Allah dan Rasul. Yang dibangsakan demikian aqaidil iman itu, tambatan iman itu kepada agama Islam. Panjang pula nama tauhid itu. Panjang ilmu tauhid tu. Faham tu tak payah ulang lah. Buang masa. Aqaidil iman itu kepada agama Islam. Agama Islam sifat yang diusahakan kan aqaidil iman tu. Daripada bukan. Yang diusaha tu itu sifat bagi aqaidil iman. Aqaidil iman yang diusahakan akan aqaidil iman. Usaha ni makna istimdad, diambilkan akan dia daripada segala dalil-dalil yang diyakinkan, dalil-dalil qat'i, bukan zanni. Dan inilah habis titik. Titik tu noktah. Habis. Tu takrif ilmu tauhid. Panjang tu. Dan ini mana takrif ilmu tauhid yang disebutkan ni? Satu makna bagi ilmu tauhid. Noktah. Makna ilmu tauhid ni banyaklah makna dia, ni salah satu dia ambil cungkil. Noktah. Tapi fahamlah, senang. Ataupun dia buat takrif kedua. Bila kata takrif kedua ni, ataupun tauhid, ilmu tauhid itu maknanya ilmu tauhid perhimpunan barang yang diiktikadkan ilah. Dia malah lah. Ilah akhirih lah, sehingga akhir. Yang ini perhimpunan barang yang diiktikadkan oleh mukallaf. Diiktikadkan oleh mukallaf ila akhirih lah, ikutlah. Seperti akan datang. Ilah tu mana? Seperti akan datang pada kalam musannif. Sebab musannif Syekh Ahmad Fatani, dia akan sebut juga takrif ilmu tauhid. Takrif ilmu tauhid Syekh Ahmad satu, hak yang syarih bawa ni takrif lain. Yang ilah tu itu takrif yang akan disebutkan nanti oleh Syekh Daud. Jadi tak payah sebutlah. Jadi ilmu tauhid ni macam-macam pasien lah. Definisi ala kuliah sama je. Maka kedua-dua itu kedua-dua makna tauhid. Ini tauhid ini dibawa oleh musannif nanti, tauhid ini dibawa oleh syarih itu ialah makna bagi lafaz ilmu tauhid. Bila sebut tauhid, apa dia? Sekian. Dua orang tu sama je takrif dia. Dan lafaz umpama ilmu tauhid itu, maka makna mana tadi? Ialah makna bagi lafaz ilmu tauhid dan lafaz umpama ilmu tauhid. Apa dia? Yakni ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu sifat 20, ilmu
fiqhul akbar, ilmu an-nazar wal istidlal. Tu nama-nama lain bagi ilmu tauhid. Samalah. Nokta. Maka makna ini yang disebut musannif ni ialah yang dikehendaki dengan dia dengan makna tu pada istilah ulama usuluddin apabila itlaq, apabila sebut ilmu tauhid. Nokta. Bila kita sebut tauhid, apa tu tauhid? Ilmu yang bincangkan berkaitan dengan aqaidil iman, sama ada yang wajib pada akal, mustahil, harus atas Allah dan Rasul, dan apa-apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW daripada benda syurga neraka. Tu takrif dari sudut istilah. Maka dari sudut lughah lagu mana? Ada pun maknanya makna tauhid pada logat Arab. Logat Arab. Maka iaitu makna pada logat ilmu mengetahui bahawa sesuatu itu satu. Tauhid ilmu berkenaan apa-apa benda tu satu. Tauhid tu. Ilmu mengetahui bahawasanya suatu tu umum, suatu itu satu. Apa benda tu satu. Mengetahui kata benda tu satu. Tu tauhid. Tauhid ni wahidu tauhidan, mensatukan sesuatu. Mentauhidkan, ini mensatukan sesuatu. Atau Allah Ta'ala satu jua. Allah Ta'ala satu jua. Tu tauhid juga. Dari sudut lugat. Dia sebut tauhid, tamanya ilmu mengetahui bahawasanya suatu itu satu. Suatu tu umum lah. Ataupun katanya ilmu tauhid pada lugat ni ialah Allah tu satu. Sebab dia merujuk pada sifat sa. Kata Syekh Tijan Darari dalam Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tijan Darari sebut al-wahdaniyatu asyrafus sifat. Wahdaniyah itu paling mulia sifat. Sifat yang paling mulia untuk dibahaskan. Maka sebab itu dinamakan fan ilmu ini ilmu tauhid berdasarkan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah. Maka iaitu makna logat tu tidak dikehendaki dengan makna logat. Bukan murad di sini makna logat tapi makna istilah. Sebab apa? Sebab dia kata Tuhannya. Sedangkan tauhid ini berkaitan dengan Tuhan, Rasul dan benda-benda gaib. Jadi di sini makna lughawi tak dimaksudkan oleh musannif di sini. Tu. Dikehendaki dengan makna logat tu. Titik. Kenapa? Kerana tersimpan yakni terbatasnya makna logat atas satu sifat wahdaniyah jua. Sedangkan kita nak ngaji sifat 20. Tu baru sifat ketuhanan. Belum lagi masuk rasul, tak ada kaitan dengan rasul pun. Bila kita taklifkan dengan makna lughawi. Wahdaniyah jua. Dan sebab dinamakan aqaidul iman itu ilmu tauhid kerana bicaraan wahdaniyah terlebih masyhur, terlebih terkenal daripada segala bicaraan yang lain, yakni yang lain daripada sifat wahdaniyah, daripada sifat-sifat Allah. Jadi sifat sebab apa disebutkan ilmu aqaidul iman dan ilmu tauhid? Sedangkan kita bahas tu rasul, faham kaitan benda gaib, faham kaitan dengan sifat-sifat Tuhan yang selain wahdaniyah. Sebab wahdaniyah ni masyhur dalam perbahasan segala sifat. Maka ditegakkan kata ini ilmu tauhid. Dia tak kata ini ilmu kidam, tak ada. Ini ilmu kudrat, tak ada. Ada satu ilmu kalam. Kalam sebab apa? Macam-macam juga kalam ni. Apa kalam? Sebab ulama mutakallimin sebut bila nak bahas sesuatu dia akan kata al-kalamu ala kaza wa kaza. Al-kalamu ala kaza wa kaza. Ada yang kata ilmu kalam itu dikatakan ilmu kalam kerana dia rumit masalah kalam ni sehingga berdebat antara ahli sunnah, mu'tazilah dan sebagainya. Macam-macam lah. Ada belas-belas kata Imam Sa'duddin At-Taftazani yang dimuatkan oleh Hasyiah Al-Bajuri ala Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Yang mungkin daripada Imam Sa'duddin At-Taftazani rahimahullah ta'ala berkaitan dengan sebab kenapa dinamakan ilmu kalam. Ada belah-belah. Maka iaitu wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi esok insya-Allah hari Sabtu kita akan baca selepas subuh Umdatul Talib Al-Mujtahid. Inilah fi syarah Faridah Faraid. Kemudian selepas daripada itu kita akan rehat 10 minit. Kemudian kita akan baca Hasyiah Al-Hamidi ala Kafrawi tu yang tak ada hari tu, hari Ahad tu.
Lepas tu rehat 10 minit, kita akan baca pula syarah Sulamut Taufiq yang batal pada hari Selasa hari tu. Kita ganti ya. 3 kali hari esok. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.